Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa selamat hari raya. Mana kuih raya tadi? Okey, insya-Allah hari ini kita sambung lagi dalam Syarah Alfiyah As-Suyuti, yang mana kita dah berhenti lebih daripada sebulan lamanya. Kita berehat penuh pada bulan Ramadan, dan kita akan sambung insya-Allah pada hari ini dengan matan bait pada yang ke-280 dalam satu bab yang baru, iaitu bab man tuqbal riwayatuhu wa man turad, iaitu bab siapa yang boleh kita terima riwayat dia ataupun siapa yang tidak kita terima riwayat dia. Dan ini yang disebutkan sebagai perbahasan ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Bila sebut ilmu jarh wa at-ta'dil, kita dalam sebelum Ramadan, sebelum kita break hari itu, dalam satu sesi lebih kurang kita panjang mukaddimah dia yang kita dah explain secara panjang lebar berkaitan ilmu jarh wa at-ta'dil. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi dengan syarah bait yang seterusnya. Bila disebutkan sebagai al-jarh wa at-ta'dil, al-jarh maksud dia iaitu dia boleh dalam bahasa Arab, dia boleh ada maksud dia al-jurh, dan ada juga yang dinamakan sebagai al-jarh. Beza baris, tetapi dari sudut bahasanya sebahagian ahli bahasa menyatakan dia membawa makna yang berlainan. Al-jurh maksud dia luka yang disebabkan oleh senjata ataupun macam pisau ke kayu ke, luka yang disebabkan serangan fizikal, itu disebutkan sebagai al-jurh. Al-jarh iaitu luka yang boleh membawa maksud luka yang disebabkan serangan yang bukan fizikal lah, macam serangan lidah, serangan kita sakit hati tapi hati itu tak berdarah, kan dia sakit bagaikan hati itu berdarah tapi sebenarnya dia tak berdarah, itu al-jarh. At-ta'dil iaitu satu maksud yang dikatakan wasf, satu penyifatan, puji-pujian atau komentar positif yang menyebabkan seseorang tu punya riwayat diterima. Sebaliknya al-jarh satu komentar negatif yang menyebabkan riwayat seseorang itu ditolak. Itu adalah perbahasan ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Jadi kat sini insya-Allah kita akan bacakan 4 bait yang pertama. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Linaqilil akhbari syartani huma adlun wa dhabtun an yakuna muslima mukallafan lam yartakib fisqan wala kharma muru'atin wala mughaffala. Okey. Setakat ni dulu, yang pertama sekali dalam bait 280 disebut linaqilil akhbari syartani huma, iaitu syarat untuk seseorang perawi itu diterima riwayat dia, iaitu ada dua syarat. Yang pertama disebut adlun wa dhabtun ayyakuna muslima, iaitu syarat yang pertama mesti seorang perawi itu disifatkan sebagai sifat yang adil. Yang kedua adalah sifat yang dhabt. Okey, di sini ada satu fakta penting, daripada mana datangnya kita kata prinsip al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil, dari mana datangnya prinsip mesti untuk nak kita pastikan bahawa perawi itu seorang perawi yang adil, seorang perawi yang dhabit. Okey, yang pertamanya, prinsip ilmu jarh wa ta'dil ni diambil daripada dalam suratul Hujurat, bila mana Allah Azza wa Jal sebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datangnya orang fasik membawa satu pengkhabaran, berita kepada kamu, maka selidikilah dulu, maka kita cek dulu. Maka tuntutan ini Allah nyatakan sifat orang yang fasik ini, kemudian Allah suruh untuk nak kita cek kesahihan berita yang dibawa oleh orang yang fasik tersebut. Maka ini adalah prinsip utama dalam perbahasan al-adl, iaitu mencari perawi yang adil. Sebab al-adl, macam yang telah kita pernah bahaskan sebelum ini, iaitu dia mestilah memiliki ciri yahmilul mar ala mulazamati taqwa wa khawarimul muru'ah, orang yang mampu untuk nak menjaga diri dia ataupun ada elemen-elemen sifat taqwa. Iaitu sifat taqwa ini iaitu orang yang menjauhi daripada maksiat, orang yang menjauhi daripada sifat-sifat fisq, orang fasik,
menjauhi daripada perkara-perkara bid'ah, maka orang beginilah baru akan disifatkan sebagai orang yang adil. Tetapi kalau orang tu kita tahu dia jenis tak peduli soal halal dan haram, dia orang yang kita tahu selalu buat maksiat, dosa besar, dan tak berhenti buat dosa-dosa kecil, tak berhenti bernipu, dan dia pula seorang yang kita kata sebagai mubtadi', maka yang ini akan mencacatkan elemen adalah dia dan boleh disifatkan sebagai seorang yang fasik. Sebab tu Allah bila mana sebutkan ayat ini satu ayat yang penting, yang sangat yang perlu kita sebagai orang beriman untuk nak menjaga ataupun kita beramal dengan ayat ni, yang mana hari ini ramai daripada kita especially dah mula lupa ataupun abaikan ayat yang Allah Ta'ala perintahkan ini. Hari ini kalau kita lihat betapa banyak berita-berita yang masuk dalam newsfeed kita semua, iaitu berita-berita yang kita pun tak tahu nak kata berita ni betul ke, berita ni tak betul ke, dan begitu mudah untuk nak kita percaya ataupun kita sebarkan sebelum kita benar-benar tahu. Sedangkan kalau kita betul-betul beriman, maka sepatutnya kita ambil saranan Allah Azza wa Jalla ni, kita cek dulu, kita selidiki dulu, especially benda-benda yang berkaitan dengan politik. Tak kiralah apa sudut sekalipun, kerana benda yang berkaitan politik ni selalu manusia selalu kabur dan dia selalu buatkan kita, tetapi itulah kita makhluk Allah ni, jenis bila mana melibatkan politik, kita segera, kita cepat, kita suka pantas mengulas, kita cepat menghukum tanpa betul-betul nak kita pastikan kesahihan suatu berita tu. So ini adalah prinsip yang kita seharusnya pegang, dan ini adalah prinsip at-ta'dil ataupun al-adalah yang dipegang dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Syarat yang kedua, bila mana disebut yang kedua apa? Mestilah perawi itu seorang yang dhabit. Dhabit ni orang yang nanti dia akan explain kat situ apa maksud dhabit. Tetapi dhabit ni secara generalnya maksud dia adalah perawi yang mantap lah. Dia ada dua sudut, iaitu daripada sudut hafalan dia, kalau perawi itu meriwayatkan hadis tu daripada hafalan dia, ataupun perawi tersebut dia mampu untuk nak menjaga kitab dia daripada perubahan. Contohnya, kalau perawi itu zaman dulu, kebanyakan perawi dia akan sampaikan hadis tu daripada hafalan dia, dan mereka ini akan hafal sekali dengar, dua kali dengar, kemudian dia akan sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Maka perawi ini seorang yang dhabit. Ataupun kalau perawi itu dia tidak menyampaikan hadis daripada hafalan dia, tetapi dia boleh pastikan dia punya kitab dia sama seperti mana yang dia rekod, dia tulis hadis tersebut, tak adalah kemudiannya tulisan tersebut mungkin terkobik ke apa, hilang, lepas tu dia pun tak ingat apa benda yang ada, apa yang ditulis tu. Ini ciri-ciri perawi yang dhabit. Dan asal kepada syarat perawi yang dhabit ni pun juga diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'. Nabi SAW doakan kebaikan bagi orang-orang yang mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fahafidhaha, dan dihafal hadis tersebut, dijaga hadis tersebut, wa wa'aha wa addaha kama sami', dan kemudian disampaikan balik hadis itu dengan seperti mana yang didengar hadis tersebut. Maka begitulah hadis tersebut disampaikan kepada generasi-generasi seterusnya. Maka bertitik tolak daripada hadis ini, maka syarat dhabt itu dijadikan satu syarat asas kepada al-jarh wa ta'dil. Jadi kedua-dua ini, al-adalah dan ad-dhabt, kedua-duanya ada asalnya daripada Al-Quran dan ada juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-jarh wa ta'dil ni adalah satu ilmu yang akan membahaskan tentang perawi, sifat-sifat perawi yang boleh diterima ataupun ditolak. Dan ini adalah satu perbahasan yang diijma'kan oleh para ulama, adalah dibenarkan di dalam syar'i, walaupun daripada segi luarannya ia adalah seolah-olah berbentuk umpatan. Maka sepatutnya umpatan ini adalah satu benda yang diharamkan di dalam agama kita, yang Allah telah sebut dalam Al-Quran sendiri, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah larang kita daripada kita mengumpat saudara kita, dan Allah umpamakan perkara tersebut seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Apa itu umpatan? Iaitu kita cakap benda yang betul, walaupun betul, tetapi saudara kita tak suka di belakang dia. Kita cakap di belakang ni benda ni tak suka, kalau dia dengar dia tak suka, walaupun maybe betul. Sebab itulah ketika mana Aisyah radhiyallahu anha
masa Aisyah ni karakter dia jealous kan. Sometimes bila dia kritik, dia kadang-kadang bila dia cerita pasal Safiyah, dia buat isyarat-isyarat macam tu kan. Isyarat macam tu nak bagi tu Safiyah ni pendek lah, seolah macam tu je. So Nabi SAW tegur dia, kata kalau lah benda ini dicampakkan dalam lautan, maka akan berubah. Kira kata lautan itu kerana kira nak kata perbuatan mengumpat ni satu benda yang besar, yang busuk lah. So benda ni satu benda yang asalnya adalah diharamkan dalam agama. Jadi tetapi jika ia melibatkan maslahat syar'iyah, satu maslahat besar di dalam agama kita, yang ini diharuskan di dalam agama. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin sendiri ada nyatakan lebih kurang 6 situasi yang mana dibenarkan seseorang itu untuk memperkatakan keburukan saudaranya. Basically kesemua ni merujuk kepada benda-benda yang boleh menghalang mudarat itu menjadi lebih besar, ataupun dia boleh membawa kebaikan yang lebih besar. Macam contohnya kalau kita dirompak, maka kita tahu orang tu rompak kita boleh pergi ke polis atau kita pergi pada hakim ke, kita ceritakan tentang keburukan orang yang merompak diri kita. Kat situ boleh, sebab dia adalah dalam bab yang nak mencegah keburukan dia dan untuk nak membawa kebaikan yang lebih besar. Kita nak tangkap dia lebih besar. Begitu juga dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis, maslahat paling besar dia adalah untuk nak menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk nak menghalang daripada perawi-perawi yang suka berdusta akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang inilah yang dibenarkan, disepakati oleh para ulama, dibenarkan. Tetapi of course dengan ada syarat-syaratnya, iaitu orang yang nak melakukan al-jarh wa ta'dil, orang yang nak memuji ataupun mengkritik, mesti dia kena ada sifat-sifat. Yang pertama sekali, iaitu dia sendiri seorang yang adil, seorang yang boleh diyakini agama dia, yang kita percayalah. Kalaulah dia kritik orang tapi dia sendiri 2 kali 5, ini tak boleh diterima lah kan. Dia duk kata orang dia ni jahat ni mulut jahat, padahal dia sendiri pun mulut jahat. Itu tak layak lah. Dan syarat yang kedua juga, dia mesti seorang yang wara'. Seorang yang wara' ni maksudnya dia boleh menjaga diri dia daripada tak terjebak ke dalam lembah ta'assub, ataupun benda-benda yang melampaui batas. Ramai daripada orang hari ni bila dia berlagak nak jadi ulama jarh wa ta'dil, dia sendiri sebenarnya ada sifat ta'assub, sifat yang berpuak-puak, yang cenderung fanatik pada apa yang dipegang semata-mata, menyebabkan dia tidak dapat berlaku adil dalam penilaian dia. Kalau dia bash grup lain, ataupun dia bash orang yang dia tak suka, yang dia rasa macam lain daripada dia punya kefahaman, dia kau-kau punya. Bila time dia diam, nyorok je, dia tak cakap apa. Ini orang yang tak wara', orang yang tak mampu untuk nak berlaku adil. Sepatutnya kalau dia salah pun dia bidas, dia punya diri dia pun dia bidas juga, tak ada masalah. Dan yang ketiga, syarat dia itu orang tersebut mestilah orang yang ada yaqadhah. Bukan yaqadhah maksudnya istilah yang kata boleh transport jumpa Nabi itu, tak. Yaqadhah kat sini orang yang dia sentiasa alert. Dia alert tentang benda-benda yang ialah dia tahu, maksudnya dia prihatin, dia tahu tentang isu-isu apa benda yang dia nak bahaskan, sampai dia nak kritik ataupun nak puji. Syarat yang keempat, mestilah dia seorang yang arif bi asbabil jarh wa ta'dil, orang yang tahu tentang punca-punca orang tu boleh dikritik ataupun tak. Kebanyakan orang dalam bab ni dia tak munsif, dia tak ada sifat insaf, dia jenis yang semua orang dia bedal lah. Semua orang dia, orang kata macam Donald Trump, semua orang dia zap, dia bidah je. Yang itu bukan orang yang boleh jadi imam al-jarh wa at-ta'dil. Asas kepada ilmu jarh wa ta'dil, setiap daripada ilmu agama ni, dia mesti ada basic prinsip asas daripada Quran dengan sunnah. Itu kita punya manhaj, iaitu mana-mana apa yang kita buat mesti ada panduan dia daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran, ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak meninggalkan apa pun selain daripada petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ni semua ada dia punya petunjuk dia, dan As-Sunnah juga menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi al-jarh wa ta'dil, kenapa para ulama sebut dibolehkan di dalam bab yang boleh membawa kebaikan ataupun menghalang mudarat? Takkanlah ulama saya saja buat pengecualian.
Dalam tak boleh kita kata tiba-tiba kita kata orang Islam tak boleh makan khinzir kan. Tiba-tiba dia kecualikan ketika terpaksa. Daripada mana dia kata tiba-tiba dapat pengecualian tu? Maka pengecualian tu juga mesti kena ada dalil dia. Faman turra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih. Ada juga dalil daripada Al-Quran. Begitu juga di dalam bab ini, asal kepada segala jenis umpatan ini diharamkan, kecuali dalam bab yang telah kita sebutkan tadi. Kecuali tersebut daripada mana? Daripada dalil daripada Quran dan Sunnah juga. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sendiri pun pernah kira kata mengkritik someone dengan tujuan untuk nak menghindarkan orang ramai, supaya orang ramai careful dengan akhlak dia, dengan karakter dia. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis sahih, ketika mana datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Bila Nabi nampak dia, Nabi sebutkan Aisyah, Nabi kata bi'sa akhul ashira, ataupun bi'sa ibnul ashira. Maksudnya si putera fulan ni buruk sungguh perangai dia. Maksudnya Nabi sebut benda macam tu. Tapi bila lelaki tersebut datang jumpa dengan Nabi, Nabi senyum dengan dia, Nabi layan dia dengan baik. Sampai dia dah balik, Aisyah tanya, ya Rasulullah, tadi kau condemn dia, tetapi kenapa bila dia datang kau boleh layan dia dengan very good, dengan layanan yang baik macam tu? Nabi SAW kata, mata ahidtani fahisha inna syarran nas inda Allahi manzilah. Dia kata, man tarakahu nas ittiqa'a fuhsyih. Nabi SAW kata, bila mana orang kenal aku sebagai orang yang buruk perangai dia, dan orang yang paling buruk di sisi Allah, kedudukan ni ialah mereka yang orang lari daripada dia sebabkan akhlak dia yang buruk. Maka Nabi SAW tetap maintain sebagai akhlak dia, tetapi Nabi kritik dia supaya nak bagi tahu lelaki ni akhlak dia sekian, korang kena careful sikit. Dan pernah juga datang Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais datang berjumpa Nabi SAW. Dia kata dia dah baru bercerai, dia nak minta nasihat kepada Nabi SAW. Dia kata ada dua orang lelaki meminang dia. Satu Muawiyah, dan satu lagi siapa nama? Abu Jaham. Kemudian Nabi SAW sebut, dia kata sesungguhnya Nabi, bila dia dah datang dalam bab berbincang, Nabi takkanlah Nabi SAW, aku tak nak cakap apa-apa, tak mau. Tak, dalam bab tersebut Nabi kena bagi nasihat kepada dia, pada nasihat yang boleh membawa kebaikan dalam rumah tangga. Dia dah baru bercerai. Kalau tak ada orang nak bagi nasihat, tak ada orang nak bagi pandangan, susahlah dia. So Nabi SAW sebut, amma Abu Jaham, sesungguhnya Abu Jaham ini, dia kata fala yad'u asahu an atiqihi. Dia kata dia tak pernah letak tongkat dia daripada bahu dia. Dia satu metafora nak kata Abu Jaham ni kaki pukul. So janganlah kahwin dengan dia. Amma Muawiyah, sedangkan Muawiyah masa tu dia kata fas'alu kun la malalah. Dia adalah seorang yang miskin, apa-apa kedana masa tu. So Nabi nasihat pada dia, carilah, nikahilah Usamah bin Zaid. Nabi bagi advice untuk nikah Usamah bin Zaid, dan Nabi sebut sikit kekurangan Abu Jaham dan Muawiyah ketika itu, yang mana of course lah, kalau mereka dengar mesti mereka tak suka kan. Tetapi Nabi sebut juga benda ni demi kebaikan dan maslahat Fatimah binti Qais. Jadi ini antara dalil-dalil yang digunakan untuk nak mengecualikan dalam bab memperkatakan sesuatu ataupun kita kata mengumpat syar'i ni. Mengumpat syar'i. Tapi benda ini kita bukan ahli dia lah sangat. Kan ramai orang ini atas alasan jarh wa ta'dil, dia tembak semua ni atas dasar kata tak apalah ni Ibn Ma'in pun tembak ini semua ni kan. Dia ingat dia syekh sekian ke apa. Semua orang dibidas. Even syekh-syekh besar pun kan, syekh-syekh yang diakui sumbangan jasa besar kepada ummah, yang diiktiraf keilmuan, ini pun semua masuk dalam list. Dibuat list lagi, ni muka ni pangkah, ni muka ni pangkah, muka ni pangkah. Padahal ni syekh-syekh besar yang dia apalah sangat. Tetapi ini bahaya. Orang yang tak ada syarat-syarat ni, dia tak ada sifat wara', dia tak ada sifat adil. Orang macam ni bila diserahkan urusan jarh wa ta'dil pada dia, akan merosakkan umat dan akan menyebabkan apa Islam ini berpecah, dan akan menyebabkan manhaj salaf ini sendiri pun dicemari. Ni orang macam ni, mereka orang yang memperjuangkan manhaj salaf. Mereka orang ini cuma sometimes mereka ni terlampau kita kata ghairah untuk nak menjadi Yahya bin Ma'in. So kat situ
yang perlu kita berhati-hati, sebab kita serahkan benda-benda macam ni pada orang ahli dia. Cukup kita bukan orang yang sepatutnya. Kita ada benda yang kita boleh cakap, tak semua benda betul kita boleh bercakap. Ada benda yang kita tengok benda ni tidak memberi manfaat pada kita, membawa mudarat, maka kita tak perlu untuk nak bercakap dalam bab tersebut. So yang ni para ulama jarh wa ta'dil sekian, hendak fahamlah betul-betul yang ada pada kita hanyalah bab nasihat menasihati. Jarh wa ta'dil ni sudah berlalu, dan biarkanlah ianya kekal bersama dengan ahli-ahli a'immatul jarh wa ta'dil. Yang ada pada kita hanya kita bab menasihati, dan kita menyeru manusia dengan jalan hikmah yang baik. Okey. Kemudian bila disebut dalam bait 280 itu ayyakuna musliman, iaitu syarat yang pertama untuk seseorang itu, syarat seorang itu boleh di label sebagai seorang yang adil, dia mesti muslim. Orang tu walaupun dia baik sekali mana pun, kalau dia bukan muslim maka dia tak ada adalah. Perawi yang tidak muslim tak boleh diterima. Dia tak boleh, dia tak ada kelebihan Islam kat situ, maka tak boleh diterima kemuliaan Islam itu. Kalau tak ada, tak boleh diterima. Itu syarat dia mesti muslim. Syarat yang kedua dalam bait yang seterusnya, mesti dia disebut mukallafan. Mukallaf kat sini bermaksud seorang yang baligh dan seorang yang berakal. Maksudnya baligh dan Islam ini dalam riwayat hadis adalah syarat untuk seorang itu menyampaikan hadis sahaja. Tetapi bukan syarat untuk masa dia dengar hadis. Faham tak? Maksud dia ada dalam istilah hadis at-tahammul wal ada. At-tahammul dia dengar hadis, wal ada dia sampaikan hadis. Ramai daripada sahabat Nabi SAW yang mana masa didengar hadis tu daripada Nabi, dia masih lagi baby. Bukanlah baby, dia masih kanak-kanak. Baby tak boleh dengar, dia masih lagi kanak-kanak. Tetapi dia sampaikan hadis tu masa dia dah mumayyiz, dah besar. Ada juga sahabat Nabi yang didengar hadis tu ataupun diceritakan kisah-kisah tu masa dia tak Islam, tetapi dia sampaikan hadis tersebut masa dia Islam. Jadi dia adalah Islam, dan baligh ini hanyalah syarat untuk nak menyampaikan. Kalau budak tu sebut kecil, baligh kat sini tak semestinya baligh yang syar'i yang kita maksud. Baligh kat sini ialah dia termasuk orang yang berakal, sebab baligh ni adalah satu kriteria orang yang berakal, dan orang yang berakal ini berbeza para ulama. Bila umur dia start mumayyiz, ada yang sebut kat sini ulama berbeza lah berdasar kepada pengalaman keadaan masing-masing. Ada yang sebut 5 tahun, ada yang sebut 6 tahun, ada yang macam-macam. Tapi ini saya kata dia subjektif. Kita tak boleh nak tentukan dia 5. Dalam Bukhari dia ada mention seolah-olah dia bagi isyarat 5 tahun. Berdasar kepada seorang sahabat yang dia kata aku sedar apa yang aku lihat pada umur dia 5 tahun. Ada orang maybe lebih awal daripada tu. Saya pun ada peristiwa masa saya umur 2 tahun lebih pun ada few peristiwa yang saya masih ingat lagi. So it's different from untuk antara setiap seorang dengan seorang yang lain. Okey, malam yartakib fisqa, selagi mana dia tidak melakukan sifat-sifat fasik yang telah kita mention sebentar tadi, maksiat, berdusta dan sebagainya. Wala kharma muru'atin wala mughaffala. Kharma muru'atin ni maksud dia ialah dia selagi tadi kalau kita sebut fisq, dia mesti benda-benda berkaitan dosa lah. Makhrumul muru'ah, khawarimul muru'ah ni dia adalah benda yang mencemarkan maruah. Dia tidak berkaitan dengan dosa, pahala, bab-bab yang ni, hukum hakam ni tadi, atau bid'ah tadi, tak. Khawarimul muru'ah dia berkaitan dengan adab, iaitu adab ni benda-benda yang boleh mencemarkan maruah ataupun mencalakan sikit integriti dia kalau dia tak jaga betul-betul. Tapi khawarimul muru'ah ni benda yang berbeza antara satu tempat dan satu tempat yang lain, antara satu zaman dengan satu zaman yang lain. Sesetengah tempat pada sesetengah zaman, ahli hadis yang menyampaikan hadis dan dia mengambil upah dikondem sebagai orang yang hilang maruah dia. Pernah. Tetapi itu kita tak boleh kata sebagai satu benda yang lazim, sebab ramai lagi muhaddis yang lain yang melakukan perkara yang serupa. Macam dulu kita pernah ada mention, ada seorang perawi yang ditolak riwayat dia hanya semata-mata bila mana dilihat dia kencing berdiri. Yang kita pun pernah sebut, ini tak adalah sebab kencing berdiri tiba-tiba boleh ditolak riwayat hadis ni. Tak ada kira kata benda ni tak berdosa pun. Dalam hadis Nabi pun Nabi SAW pernah buat benda yang sama.
Ada juga yang ditolak riwayat hadis orang tu disebabkan dia jenis banyak cakap. Kan kita pernah cerita perawi-perawi yang jenis banyak cakap, terus ditolak riwayat hadis. Tak boleh lah macam tu. Sebab tak semestinya banyak cakap ni kira kata benda ni buruk kan. Walaupun bila orang tu banyak cakap, macam-macam lah jadinya. Tetapi bab-bab begini, bab-bab ni kita tak boleh nak letak satu guideline lah. Benda ni dia berbeza pada satu tempat dengan satu tempat yang lain. Di negara kita, apa yang contoh boleh mencemarkan maruah seseorang? Merokok. Merokok tu dah kira maksiat dah tu. Merempit. Lepak lepak macam mana dah? Susah juga kan nak tentukan bab-bab. Tapi secara jujur saya beritahu, dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil sangat sikit perawi-perawi yang yang tercela disebabkan makhrumil muru'ah. Paling-paling disebabkan benda-benda yang diperselisihkan lah, keadaan yang macam kes-kes yang tadi kita sebutkan. Tak semestinya. Okey. Wala mughaffala. Okey, ini dah masuk ke dalam bab dhabt, iaitu perawi tersebut dia tidak boleh seorang perawi yang mughaffal. Mughaffal ni seorang yang lo'lak. Dia apa? Tadi kita belajar apa? Oh, ya. Dia pun tak tahu. Benda yang belajar. Oh, jarah. Jarah. Ya. Yang kalau lo'lak macam tu tak diterima lah syarat dia. Dan kemudian disebut yahfaz yumil. Apa maksudnya? Apa yang dia dah ni lah, apa yang dia dah hafal, dia tak lupa, macam kita ni habis lah memang. Tak jadi perawi terus. Kitaban yadbutu yarwi minhu, iaitu sama juga dengan dia maksud yang tadi kita explain. Dari segi tulisan pun sama. Nanti kita check balik apa yang kita tulis balik ni, kita faham tak apa yang kita tulis ni balik kan? Atau bila disampaikan balik, sama tak macam mana yang saya sampaikan ni? Takut nanti tulis lain kan, lepas tu disampaikan benda yang lain cerita dia. Itu payah tu. Dia tak ini saya ada sanad ni daripada kitab saya ambil, tapi dia tulis salah. Nanti kita juga yang dapat dia punya arang kan. Aliman ma yusqitu yarwi bil ma'na. Ni salah satu sebahagian ulama syaratkan benda ni. Tak semua. Maksudnya dia kata mestilah perawi tersebut dia mesti faham. Maksudnya dia pandai bahasa Arab. Untuk bila mana dia nak sampaikan hadis tersebut bil makna. Bil makna ni maksudnya diriwayat bukan secara lafaz, secara makna lah. Okey. Macam kalau tadi saya cerita dalam bahasa kisah-kisah Fatimah binti Qais jumpa dengan Nabi minta ni, saya cerita dalam bahasa Melayu. Jadi mesti syarat dia, saya yang nak ulah benda tu jadi ke bahasa Melayu tu, mesti saya jenis yang pandai bahasa Arab. Sebab saya nak cerita benda tu secara makna dia. Ataupun dalam bahasa orang Arab sendiri, dia nak cerita ke hadis tu, tetapi dia tak sampaikan sebutir-sebutir dia punya lafaz tu macam mana dalam buku, tak. Tapi dengan makna yang seumpamanya. Dia ulah sikit. Syarat dia sebahagian daripada ulama, dia mesti kena faham. Dia kena faham dengan bahasa Arab. Kat situ Ibn Hibban ada syarat kan. Dia ketat sikit lah. Sama ulama lain dia tak syarat. Kebanyakan ulama dia tak syaratkan syarat ni. Tapi Ibn Hibban disyaratkan bahawa mesti dia orang yang faqih. Kalau dia nak sampaikan hadis, kalau dia bukannya ahli dalam bidang agama yang diiktiraf, yang ni dia akan di-condemn lah. Sebab dia khawatir orang tu pandai-pandai je disampaikan hadis daripada Nabi, tiba-tiba dia ubah hadis tu. Tak seperti mana yang asal. Kalau orang tu tak faham, first kali dalam bahasa Arab, dan orang tu tak ada basic pengetahuan dalam bidang agama, dia takut orang tu terubah makna, dia tertambahlah apa-apa yang tak sepatutnya, yang boleh mengubah makna dan hukum satu-satu hadis tersebut. Ini antara kriteria dhabt. Wa dhabtuhu urif in ghaliban wafaqa man bihi wasif. Maksudnya dia nak sebut dhabt seorang ini kita boleh tahu bila mana kita compare dengan riwayat orang lain. So contoh, orang yang tulis nota hari ni, dia compare dengan nota kawan-kawan dia, berapa banyak yang dia tertinggal, ataupun sama ke tak sama. Kalau apa yang ditulis dia seorang je lain, kawan-kawan dia tulis semua lain, itu something wrong lah apa yang ditulis tu. Ataupun
Dia pula, aku tak ada tulis lah ni. Tak ada kot, tak ada sebut kot. Kawan-kawan dia semua tulis. Maksudnya dia adalah miss something. Yang itu dalam kalau dalam kelas-kelas universiti ni, dia orang akan mengharap kepada orang yang terror menulis ni je untuk nak menulis, kan? Orang yang tak menulis ni, dia orang takut nak betul take nota dia. Takut dia salah tulis. Takut dia macam zaman saya dulu memang ada seorang, dia dua orang dalam kelas tu yang memang kaki tulis. Satu penulis nombor 1, dia ni dia akan tulis je. Semua benda dia tulis. Seolah macam dia ni recorder masa zaman tu. Dia tulis, mata dia tengok Syekh je. Dia tulis. Tapi masalah paling besar, orang tak ada siapa boleh faham apa yang dia tulis. Hanya dia je yang boleh faham apa yang dia tulis. Tapi dia tulis semua. Dan dia orang yang dapat full mark every setiap kali exam. Nama dia Mahdi. Kemudian ada lagi seorang kembar. Seorang dua ni daripada Palestin. Seorang malas sikit, seorang rajin sikit. Yang seorang tu yang rajin ni dia tulis. Tapi dia tulis, dia tak sebanyak macam yang Mahdi tu. Mahdi ni dia tulis semua benda. Yang ni dia pilih yang mana penting lah. Tapi dia punya tulisan tu dia tersusun sikit. Yang tu. So rakan-rakan kelas biasanya dilema nak pilih mana. Tapi ramai orang akan pilih yang tersusun tu lah, yang boleh baca. Yang ni baca macam tak boleh baca. So buat apa dia baca nota orang tu. So dia ada kaki tulis masa tu. So yang ni penting kalau nak tahu dalam bab dhab seorang itu masa zaman tu sangat penting lah. Zaman ni alhamdulillah lah ada rakaman semua, kan. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada bait 284. Tafadhal. واثنان من زكاه عدل والأصح إن زكاه واثنان إن زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جارح أو كان مشهورا وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح وأبوا والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجمال جورح. Okey. Dalam 4 bait ini dia nak ceritakan macam mana seorang itu boleh disabitkan sifat adalah dia. Berapa orang puji ataupun berapa ini perbezaan mazhab dalam ilmu jarh wa ta'dil. Mazhab yang pertama dalam bait 284 ada sebut wasnani in zakkah wa adlun. Dia kata mesti kena ada 2 orang. Perawi ni nak tahu dia okey ataupun tak, ada 2 orang ulama jarh wa ta'dil yang puji dia. Dia kata kenapa kena 2 orang? Sebab dia kiaskan kepada saksi. Kemana maksudnya penyaksian dalam Quran at least disebut 2 orang lah saksi. Jadi 2 orang saksi ni dia kata dia nak menyaksikan bahawa perawi ni adalah perawi yang baik sifat dia. Itu antara yang disebutkan sebahagian ulama. Sebahagian lain dia kata wal asah yang paling benar iaitu in addal al wahid yakfi au jar. Maksudnya seseorang itu cukup seorang je. Tak perlu ramai-ramai, tak perlu 2 orang, seorang. Kenapa kita kata seorang puji dah cukup? Kerana dia kata sama macam mana kita beramal dengan hadis wahid, hadis ahad, yang mana seorang tak disyaratkan hadis tersebut mesti kena ramai-ramai. Hadis innamal a'malu binniyat, Umar bin Khattab saja yang riwayatkan, kita boleh terima hadis dia. Dan banyak lagi hadis-hadis yang ada yang kita kata gharib ni yang diterima oleh ulama. Kalau hadis kita boleh terima, apatah lagi dalam bab al-jarh wa ta'dil, seorang pun dah memadai. Itu dia punya pandangan yang ni. Dan pandangan yang seterusnya dia kata au kana masyhuran. Ini penting juga, iaitu perawi tersebut dia dah memang famous. Tak perlulah untuk nak dipuji ke nak dibahaskan dia punya status ke macam Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Semua ni dah kira-kira gegasi. Memang tak payahlah nak kata dia ni mungkin
Ikhtalafal ulama khilaf. Imam Malik ni thiqah ke, dia tak thiqah ke? Yang ni semua tak perlu dibahaskan. Dia dah memang famous kethiqahan dia. Dan kemudian ada juga mazhab yang kata wazada Yusufu, iaitu dia kata Yusuf ni bin Abdul Barr, seorang ulama besar Andalus yang meninggal tahun 464 Hijrah. Adalah seorang sezaman dengan Khatibul Baghdadi, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki yang mengarang Kitabul Istidhkar, dan banyak lagi lah Ma'rifatus Sahabah. Dia bagi tahu dia punya mazhab iaitu mesti semua orang asalnya adalah adil. Semua orang adalah adil selagi mana tak disabitkan bahawa dia seorang yang dikritik. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmil hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Iaitu seolah Nabi SAW bagi tahu setiap generasi yang akan datang ni akan membawa ilmu ini daripada kalangan orang-orang yang adil. Jadi daripada hadis ini dia nak bagi tahu bahawa asal kepada seorang Muslim itu adil, boleh diterima selagi mana tak disabitkan dia ada kecacatan lah. Okey. Tetapi hadis ini telah ditolak oleh jumhur yang mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tak dinafikan hadis ini, sebahagian ulama ada yang sahihkan macam Imam Ahmad, tetapi jumhur mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kalaupun ianya adalah hadis yang sahih, maka Nabi nak sebut dalam hadis tersebut, bukan Nabi nak bagi tahu semua orang tu adil, yang bawa ilmu ni semua orang ni maksudnya adil, boleh diterima, tetapi dia kat situ merujuk kepada satu yang mustatir, yang tersembunyi, satu arahan liyahmil, iaitu Nabi nak kata hendaklah, arahan, hendaklah orang-orang yang membawa ilmu ini kemudiannya adalah orang-orang yang adil. Seolah itu arahan berdasarkan setengah riwayat daripada hadis tersebut. Okey, dan realitinya tak semua orang yang membawa ilmu ni adalah orang yang adil. Kebanyakan ramai daripada orang-orang yang bawa ni macam-macam jin orang kan, ada yang penipunya, ada yang itunya. Maka jumhur menolak apa yang disebut oleh Ibnu Abdul Barr ini. Begitu dengan Ibnu Hibban, dia mentionkan dengan keadaan yang hampir serupa, iaitu dia kata asal kepada seorang Islam ini selagi tak diketahui adanya jarah, maka ianya boleh diterima. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Al-Thiqat, yang mengarang kitab Thiqat, tahu kan kitab Thiqat, dimasukkan senarai-senarai perawi yang syarat dia ni tak antaranya tak dikritik, tak dijarah. Jadi perawi yang bersih, tak ada orang pernah condemn, maka dia anggap dia sebagai perawi yang thiqah. Sebab tu Ibnu Hibban dikritik syarat dia kata dia banyak menthiqahkan perawi-perawi yang majhul. Perawi yang majhul ni perawi-perawi yang tak dikenali. Sebab orang yang tak dikenali, siapa nak condemn? Jadi bagi dia tak dikondem, okey lah. Bagi ulama' dia kata, mana boleh? Yang lain-lain kata tak boleh lah macam tu. Sebab orang tak condemn, maybe dia pun tak tahu siapa. Mungkin dia orang yang tak boleh diterima. Jadi kat situ jumhur, majority kata kena hati-hati. Tapi Ibnu Abdul Barr, siapa kata Ibnu Hibban, dia ambil based on beberapa hadis, antaranya hadis Nabi SAW sebut ketika mana datang seorang Arab Badui, dia kata, ya Rasulullah, aku melihat anak bulan. Dia kata, aku melihat anak bulan. So Nabi SAW pun tanya dia, adakah dia seorang yang beriman? Atasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dia kata, na'am. Kemudian Nabi kata, okey, kalau macam tu esok kita puasa. Maksudnya Nabi terima persaksian daripada seorang Arab Badui tersebut, dan tanpa nak cari dia ni boleh dia bagus ke, dia tak bagus ke, dia ni dhabit ke, dia ni tak ke, Nabi terus amalkan. Maksudnya dia nak bagi tahu hadis ini menunjukkan bahawa asal bagi seorang Islam itu boleh diterima selagi tak diketahui dia adanya kritikan. Itu pun hadis ini didhaifkan oleh jumhur ulama, dan dia adalah hadis yang mursal. Dia adalah hadis yang mursal. Dan kalaupun hadis ini hadis yang sahih, maka macam-macam ihtimal lah, kebarangkalian ulama sebut bahawa kemungkinan hadis ini, Arab Badui ini adalah orang yang baru masuk Islam dan adalah orang yang masih lagi bersih dan sebagainya lah, kalau betul ianya sahih. Jadi diterima persaksian walaupun dia tengok hilal tersebut. Okey, itu setengah mazhab lah yang menceritakan dalam bab tersebut. Okey,
Okey, baca bait 288. ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى وفي الأنثى خلاف قد زوكن. Ini dia cuma nak bagi tahu bahawa ta'dil ini sama ada kritikan, pujian ni semua boleh diterima daripada siapa-siapa pun, daripada hamba, daripada perempuan. Walaupun disebut kat sini pada orang perempuan tu ada khilaf, tapi memang actually macam tak jumpa lah kira kata ada imam jarh wa ta'dil ni daripada kalangan perempuan. Tu susah kita nak terima, tu susah nak jumpa. Dan perawi tu ada, tetapi nak jumpa yang bergelumang dalam bidang jarh wa ta'dil, yang mengkondem, yang kritik, yang ini mungkin saya tak jumpa lagi lah. Dan bukan tu je, kita nak jumpa orang muslimah, wanita Islam yang bergelumang takhasus betul-betul dalam bidang hadis pun jarang kita nak jumpa. Sebab tu kalau kita ada anak-anak kita yang berbakat dalam bidang-bidang hadis, anak-anak perempuan ni boleh dicuba menceburkan diri di dalam bidang hadis. Tetapi saya pun muskil, kenapa jarang ada wanita yang takhasus specialize dalam bidang hadis yang maksudnya dalam bidang core akademik hadis ni, jarang. Mungkin tak ada. Nak kata perempuan ni zaman sekolah terror, zaman menghafal, dia champion. SPM cemerlang, semua subjek dia pulun semua A kan. Tapi kenapa tiba-tiba hilang dalam bidang-bidang hadis macam ni? Dia tak ada. Dia kalau masuk adalah dalam mungkin bidang syariah ke usuluddin tu, ada hadis jarang sungguh yang betul-betul padu. Kalau di dekat negara Arab tempat saya belajar di Jamiah Malik Saud, adalah kira kata dalam kita punya satu batch tu, tapi di lain universiti. Sebab universiti sana dia ada universiti lelaki, dia ada universiti perempuan. Jadi universiti perempuan ni dia ada lecturer syekh yang mengajar dia tu kelakar juga, sebab dia kena mengajar depan kamera seorang-seorang. Sebab dia tak ada mengajar depan-depan dengan pelajar perempuan. Jadi pelajar perempuan dia akan masuk ke dalam satu bilik yang ada skrin. Syekh pula akan bercakap depan kamera. Bayangkan perasaan syekh tu, cakap seorang-seorang depan kamera kan, tak tahu ada pelajar ke tak kat dalam bilik tu. Pelajar perempuan dia boleh buat apa, dia nak makan pun boleh kan, tak ada syekh tu kat depan. Jadi tetapi masa buat assignment padu-padu juga dia orang punya assignment ni. Dan masya-Allah sebahagian daripada pelajar perempuan dia orang ni pun bila sambung ke doktorah, dia punya risalah PhD dia semua antara yang power, yang strong lah. Walaupun kat kita ni dia orang tak berapa dengar, tetapi kat sana in community wanita tu sendiri ada. Sebab dia ada majlis-majlis wanita yang mana dia ajar oleh kita kata syekhah ni lah. Walaupun tak dikenali public, tetapi ada, cuma dia tak begitu menonjol. Cuma saya pun nak tahu apa sebabnya sebahagian wanita ni dia tenggelam kemudian hari. Adakah disebabkan bila dia dah berumah tangga? Bila dia dah berumah tangga, dia punya fokus dia pada rumah tangga, menyebabkan dia tak dapatlah nak mencuburi ataupun mendalami bidang hadis. Yalah, bidang hadis ni nak kena membaca, nak kena mengkaji banyak kan. Kan dia nak baca kan kena marah suami dia pula kan. Dia kata apa ni dajjal ni, apa ni kazab, dah kena dah. Jadi susah nak, adakah itu faktornya? Kadang-kadang kita tengok pelik juga, lelaki masuk kat sekolah rewang-rewang kan, tiba-tiba bila kat universiti tiba-tiba yang perempuan tenggelam, yang lelaki pula naik. Tak tahu itu zaman keemasan lelaki kot masa tu. Tapi ada juga di negara-negara Arab ni, sebabkan dia orang macam dia punya bi'ah masyarakat dia kontrol macam tu. Sometimes pelajar perempuan ni ambil kesempatan pun ada. Sebab yelah lecturer dia tak dapat nak tak supervise berdepan, tak dapat nak check. Sometimes dia bagi abang dia yang buat. Dia tak buat kerja. Dia buat. Kadang syekh tu perasan kan, apa sah kerja ni bagus sungguh. Check kan. Oh ni tengok compare dengan dia punya kerja sebelum ni. Ini bukan dia buat ni. Bila dia buat assignment tu jadi power. Tapi bila dia buat kerja-kerja mingguan tu macam apa kan. Ini mesti orang lain buat. So, sometimes dia memang macam tu. Dia upah lah, dia suruh abang dia buat lah, dia suruh sepupu dia buat lah. Orang lain buatkan kerja dia. Yang yang ni pun boleh
boleh berlaku juga. Tapi dekat Malaysia ni masih lagi saya mengharapkan ramailah daripada pelapis-pelapis kita, anak-anak perempuan kita sendiri yang boleh menceburkan diri dalam bidang hadis. Khususnya kalau sesiapa notice anak perempuan dia macam hebat sikit hafalan dia, galakkan dia untuk masuk dalam bidang hadis, untuk dia spend. Macam saya pun sendiri, kalau anak-anak didik saya sendiri tu yang tera-tera menghafal, cuba nak galakkan dia untuk nak masuk ke dalam bidang hadis supaya dia boleh gunakan dia punya kehebatan tu, insya-Allah. Yang penting sebelum dia kahwin tu, dia kena pulun sungguh-sungguh kan, sampai dia boleh jadi satu rujukan kepada masyarakat, khususnya golongan wanita dekat Malaysia. Kalau tak, susah. Kadang-kadang ada orang minta kita carikan, boleh tak carikan satu ustazah sunnah ke yang boleh mengajar kami ni, geng-geng perempuan ni. Kita nak cari, pening, tanya orang, semua tak tahu. Yang ada pun dah kahwin lah, dia busy sikit, ada yang inilah, macam-macam. Susah nak cari. So kita cuba hidupkanlah dalam bidang ini untuk kita kata perawi-perawi wanita. Kalau kata kita baca rujuk kitab jarh wa ta'dil dulu pun, dia mesti ada satu bab yang akhir ni, dia akan letak bab an-nisa, bab perawi-perawi wanita. Kat situ ada ramai perawi-perawi wanita yang ada di dalam hadis yang jarang kita dengar, tapi actually wujud. Mereka ini wujud dalam bidang hadis. Okey. Kemudian last sekali kita nak mention, insya-Allah untuk yang akan datang, sebab bab ni lebih panjang sikit, iaitu bab bait 289. Bait 289. Okey, cuba baca dulu 3 bait. وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه وليس في الأظهار تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا. Alright. Ini kita dah masuk dalam bab bila al-jarh wa ta'dil tu bercanggah. Ini penting, sebab bila dalam perawi ni juga boleh jadi khilaf macam mana di dalam fiqh juga. Kan? Ada perawi yang dipuji, pada masa yang sama dikritik, yang dikondem. Jadi macam mana kita punya prinsip kita, pendirian kita bila mana kita berhadapan dengan perawi-perawi yang berlaku percanggahan di dalam al-jarh wa ta'dil. Secara basic, yang pertama sekali kita mungkin sentuh sikit je last ni, iaitu kalau kita tahu, kalau percanggahan itu berpunca daripada seorang naqid. Naqid ni kalau saya sebut seorang, kira kata pengkritik hadis lah, penilai hadis tu, dia ada dua hukuman yang bercanggah. Okey, yang ni kita kena pastikan yang mana yang awal, yang mana yang akhir. Kalau kita tahu yang mana awal, yang mana akhir, maka kita gunakan yang akhir. Sebab macam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, dia ada ramai anak murid dan ada banyak perawi, kira kata anak-anak murid yang meriwayatkan daripada dia. Ada banyak kitab-kitab soalat Q&A murid-murid dia daripada Ibnu Ma'in. Ada riwayat Ibnu Tahman, ada riwayat Ibnu Mihriz, ada riwayat Sa'id bin Ad-Darimi, ada riwayat Ad-Duri, ramai lagi. Yang mana kat sini kita kena tahu siapa yang paling akhir riwayat daripada Ad-Duri, daripada Ibnu Ma'in, iaitu Ad-Duri. Jadi Ad-Duri ni adalah perawi yang paling akhir riwayat daripada Ibnu Ma'in dan paling lama mulazamah dia dengan Ibnu Ma'in. Kalaulah ada percanggahan riwayat antara student-student ni, maka kalau boleh kedepankan dulu Ad-Duri. Itu kalau kita tahulah bercanggah daripada satu imam. Tetapi kalau daripada satu imam ini kita tak tahu yang mana yang awal, yang mana yang akhir, kat sini kita kena cuba untuk nak jamakkan dia. Yang pertama sekali kita try to himpunkan. Okey, contoh Ibnu Ma'in bila dia condemn seorang perawi bernama Al-Ala bin Abdul Rahman. Al-Ala bin Abdul Rahman ni dalam satu riwayat Ibnu Ma'in dibagi tahu dia adalah seorang perawi laisa bihi ba's. Tak mengapa, okeylah. Maksudnya dipujilah perawi ni. Tetapi pada satu kala dia ditanya pula, okey, Sa'id al-Maqburi ataupun Al-Ala bin Abdul Rahman ni. Ibnu Ma'in bagi tahu Sa'id al-Maqburi thiqah, Ala dhaif. Tadi disebut Ala okey, yang ni dia kata Ala dhaif.
Kat sini kita kena faham konteks dia. Dia dalam konteks dia nak compare antara Ala dan Sa'id. Kalau Sa'id alone dia memang okey. Kalau kata Ala alone dia okey. Tapi orang compare, mana lagi kamu suka? Mana lagi power? Sa'id ke Ala? So dia katalah Sa'id kuat, Ala dhaif. Maksudnya dari sudut ni Sa'id lebih power daripada Ala. Tetapi Ala tu dhaif, bukan dia nak kata dhaif tak boleh dipakai. Tak, dhaif kat situ compare dengan Sa'id sahaja. Yang tu antara benda yang kita boleh faham. Kalau kita jamak pun tak boleh, kita cuba tarjih Kita cuba tarjih. Maksudnya tarjih tengok kepada evidence qara'in yang lain macam tadi kita sebut. Mungkin dalam Ibnu Ma'in ni kita boleh dahulukan riwayat Ad-Duri sebab dia perawi yang paling lama dan yang paling akhir meriwayatkan daripada Ibnu Ma'in. Kalau kita tak mampu juga tarjih, maka kita tawakuf. Stop dulu, jangan kita terus bagi hukuman dan sebagainya. Stop, tunggu, kita cek dulu bukti-bukti yang lain sampailah jelas pada kita bukti-bukti yang hendak kita ataupun penilaian yang kita nak sampai. Itu kalau kita kata percanggahan al-jarh wa ta'dil itu daripada satu imam. Macam mana kalau lebih daripada satu imam, 2 imam, 3 imam, 8, 10 imam yang bercanggah penilaian mereka? InsyaAllah contoh dia dan perbahasan tentang tu kita akan sentuh pada minggu yang akan datang. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja dulu pada hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan beraya.